Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 6 di Legion. Saya harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Dan kita berjumpa lagi pada minggu keempat bagi sesi PDPR subjek sejarah. Jadi kita sebelum saya masuk tajuk yang seterusnya, ingin saya imbas kembali tajuk pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan negeri-negeri yang berbentuk Malaysia. Jadi daripada apa soalan-soalan yang telah saya kemukakan di dalam sesi PDPR minggu lepas, saya dapati ada sebahagiannya dalam soalan yang menyebut negeri-negeri yang bentuk Malaysia hanya Singapura, Sabah dan Sarawak sahaja, tidak menyebut negeri-negeri lain yang membentuk Malaysia ini. Jadi saya bukan semua, sebahagian saja. Ada yang jawab betul dan ada yang menyebut 3 negeri saja. Tapi negeri-negeri yang membentuk Malaysia ini sebenarnya termasuklah negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Kalau awak tengok sini, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Singapura, Kelantan, Terengganu, Pahang, dan juga Sabah dan Sarawak. Termasuklah juga Sabah dan Sarawak. Jadi itulah negeri-negeri yang membentuk Malaysia sebelum pada tahun 1965 Singapura mengambil keputusan untuk tidak lagi menganggotai kita lah, Malaysia. Jadi pada tahun 1965 Singapura ini berpisah daripada Malaysia lah. Okey. Jadi hari ini kita masuk terus ke tajuk yang baru, iaitu terima kasih pemimpin. Sebenarnya apa-apa saja jahasa, bukan sahaja pemimpin kita tetapi orang di sekeliling kita, siapa sahaja, ibu bapa, guru-guru, abang, kakak, keluarga dan sebagainya, apabila mereka telah berjasa dengan kita, seharusnya kita berterima kasih. Ini satu nilai yang seharusnya dipupuk dalam diri kita lah, iaitu rasa berterima kasih. Terima kasih ni menunjukkan kita syukur dengan apa yang kita perolehi. Okey, baik. Kepada siapa pemimpin-pemimpin kita yang kita nak terima kasih ni? Baik, iaitu pemimpin-pemimpin tempatan yang telah memberi banyak sumbangan sebenarnya, yang bermakna dalam gagasan pembentukan Malaysia ini. Ada beberapa tokoh yang saya akan terangkan, kemukakan sumbangannya. Jadi kita sebagai rakyat lah, seharusnya kita berasa bangga kita mempunyai pemimpin yang sangat bijaksana, pemimpin-pemimpin yang sangat mementingkan pemuafakatan yang terjalin antara mereka ke arah sesuatu pembentukan yang kita anggap sejarah yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, siapa mereka? Okey, so kita tengok ni. Sudah tentu je lah ialah Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau lah orang, individu, tokoh yang mencetuskan idea ini di Singapura. Beliau ingin membentuk Malaysia. Jadi selain itu, beliau jugalah yang melawat Borneo Utara dan juga Sarawak untuk menerangkan apakah matlamat sebenar pembentukan Malaysia ini. Jadi setelah itu, beliau jugalah antara tokoh yang merupakan tokoh yang mengetuai Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia di mana tu? Di London, di London. Jadi beliau ni lah, Tengku Abdul Rahman ni lah tokoh yang berperanan, sangat kita berterima kasih lah dengan jasa beliau. Kemudian tokoh yang kedua iaitu Tun Abdul Razak, yang ketika itu sebagai Timbalan Perdana Menteri dan merupakan ayahanda kepada bekas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib, dan merupakan beliau juga antara yang menerangkan tujuan sebenarnya pembentukan Malaysia ini. Beliau lah yang antara orang yang promo yang menyatakan pembentukan Malaysia ini, apakah kebaikannya, matlamatnya. Jadi beliau juga terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk-penduduk di Sarawak dan juga Borneo Utara. Itu dia Tun Abdul Razak
bin Datuk Hussein. Kemudian siapakah ini? Beliau ni siapa? Okey, dia ni adalah beliau adalah Lee Kuan Yew yang merupakan pemimpin utama Singapura ketika itu yang sangat menyokong pembentukan Malaysia untuk menghalang ancaman komunis di Singapura. Jadi Lee Kuan Yew telah menyatakan persetujuan dan menyokong pembentukan Malaysia pertamanya dari segi keselamatan negaranya lah ketika itu Singapura diancam oleh komunis. Jadi pembentukan ini adalah salah satu langkah bagi mengatasi ancaman komunis. Kemudian siapa ini? Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i, iaitu merupakan pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kobalt. Beliau ni yang saya sebut sebelum ini sebagai jawatan kuasa Kobalt dan berperanan merealisasikan pembentukan Malaysia. Okay, kemudian tokoh yang keempat, siapa ini? Tokoh yang keempat, siapa tu? Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun. Ni dia. Mungkin selama ini kita hanya kenal nama tetapi kita tak tahu bagaimana wajah dia Inilah dia, Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun merupakan pengasas United Sabah National Organisation yang menyokong pembentukan Malaysia, dan juga beliau juga adalah ahli JPPM dan dilantik sebagai yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama di YDP yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Okey, ini antara 4 tokoh. Ada lagi pemimpin-pemimpin tempatan jika kita tengok. Okey, ni buku teks awak ni. Kalau awak tengok tu muka surat 9, 10, sekarang 11 Okey, Tun Muhammad Fuad Stephen, siapa dia? Tun Muhammad Fuad Stephen ni okey, merupakan pengasas United National Kadazan Organisation yang juga tidak membantah ataupun menyokong pembentukan Malaysia dan juga merupakan pengerusi JPPM dan kemudian selepas itu selepas berjayanya pembentukan Malaysia, beliau dilantik sebagai ketua menteri Muhammad Fuad Stephen dilantik sebagai ketua menteri Sabah yang pertama. Okey, ketua menteri Sabah yang pertama. Yang tadi yang di-Pertua Negeri. Yang ini ketua menteri Sabah yang pertama. Baik, kemudian yang seterusnya Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan merupakan menubuhkan Sarawak National Party yang turut menyokong pembentukan Malaysia ini, menyokong sepenuhnya pembentukan Malaysia ini, juga merupakan ahli JPPM dan kemudian selepas itu beliau dilantik sebagai ketua menteri Sarawak yang pertama. Okey, kemudian yang seterusnya siapakah beliau ini? Beliau ni ialah Tun Temenggung Jugah Anak Beriang. Okey, merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak ataupun Pesaka yang mendapat sokongan penduduk Bumiputera ketika itu untuk menyokong Sarawak sebagai salah satu negeri ke arah pembentukan Malaysia. Dan kemudian selepas itu beliau dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Hak Ehwal Sarawak. Selepas pembentukan Malaysia tadi, beliau dilantik sebagai Menteri Persekutuan dan juga Menteri Hak Ehwal Sarawak. Okey, baik. Dan tokoh yang terakhir sekali itu Tan Sri Datuk Amar Ong Ki Hui, iaitu memainkan peranan yang sangat penting dalam penubuhan Sarawak dan United People's Party. Okey. Jadi ada berapa? Ada lebih kurang dalam berapa orang tokoh tadi, termasuk Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak dan juga okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang tokoh yang berperanan bertanggungjawab ke atas pembentukan Malaysia. Jadi seharusnya kita mengenang balik apakah rahsia di sebalik kejayaan pembentukan Malaysia ini. Kalau kita tengok jawatan kuasa tadi, jawatan kuasa yang dibentuk itu adalah jawatan kuasa pemuafakatan. Jadi pemuafakatan atau pemuafakat inilah yang membawa kepada keberkatan, bukan sahaja di dalam negara tetapi dalam kehidupan kita seharian juga kita perlu titik beratkan pemuafakatan. Okey, baik.
Jadi pemufakatan dan juga kerjasama inilah yang ada dalam kalangan mereka yang memberi kejayaan ke arah pembentukan Malaysia. Jadi pembentukan jawatan kuasa tadi melihat digambarkan bahawa rakyat ini tidak dipinggirkan kerana diberi peluang. Sebab tu dia ada pemimpin pergi berjumpa rakyat menyatakan matlamat dan sebagainya, dan menyatakan menanyakan sama ada rakyat bersetuju ataupun tidak. Maknanya dalam situasi ini rakyat tidak dipinggirkan, malah rakyat diberi pula peluang untuk membuat keputusan demi masa depan mereka dan juga anak cucu mereka, termasuklah kita ketika ini. Kalau tak dengan izin Allah juga, maka pembentukan Malaysia ini dapat direalisasikan. Selain itu, inilah juga kita panggil dia sebagai amalan demokrasi. Apabila rakyat dan pemimpin ini bersatu, bekerjasama ke arah merancang strategi dan juga selain daripada pemufakatan, kerjasama, juga amalan demokrasi, kita juga mementingkan kesejahteraan rakyat, kerana dengan pembentukan Malaysia ini kita dapat menyatu padukan bukan sahaja kaum Melayu, Cina dan India, antara kaum yang terbesar, tetapi juga pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak, juga di semenanjung Malaysia, menjadi sebuah negara yang sememangnya unik. Kalau bandingkan negara lain, Malaysia ni sangat unik, bukan sahaja bangsa dan etnik yang bersatu padu, dan kita bekerja, malah etnik dan kaum ini, bangsa ini sentiasa bersatu padu demi kesejahteraan, keamanan negara Malaysia. Sebab itu kalau kamu tengok setiap tahun pada 16 September kita menyambut Hari Malaysia. Jadi ada antara kamu tahu cuti saja, tak tahu apakah di sebalik peristiwanya sehingga diberi cuti umum tersebut. Jadi Hari Malaysia disambut pada setiap 16 September bagi memperingati peristiwa inilah, peristiwa pembentukan Malaysia. Jadi ketika itu pelbagai acara telah diadakan, sama seperti sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos, 16 September juga kita menyambutnya, menandakan kita ini adalah sebuah negara yang rakyatnya bersepakatan dan juga menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada negara. Dan mulai pada tahun 2010 itu jugalah Hari Malaysia ini diisytiharkan sebagai cuti umum. Jadi selain 31 Ogos Hari Bersejarah Negara, 16 September juga merupakan Hari Bersejarah Negara, dan kedua-dua tarikh ini perlu kita ingat sebagai rakyat Malaysia, dan kita perlu kenang jasa-jasa dan pengorbanan para pemimpin ke arah pembentukan Malaysia ini sehingga Malaysia ini terkenal di serata dunia. Jadi saya akan masuk, awak dengar sebaik-baiknya. Kalau tak faham boleh imbas balik video ini berulang kali, kerana ini yang penting awak faham. Dan daripada ini juga saya nak kamu buat latihan. Nanti saya akan di bawah video tu nanti saya akan memberi sedikit penerangan tentang latihan apa yang perlu disiapkan, dibuat dan buat dalam buku sejarah. Kita ada satu saja buku sejarah, dalam tu saya selitkan juga nota dan juga latihan. Jadi latihan untuk minggu ini sama seperti sebelumnya. Saya beri masa seminggu, tapi saya ingat minggu ni saya bagi banyak sikit lah sebab cuti kan. Jadi gunakan masa yang terluang untuk menyiapkan latihan, dan pastikan awak siap lah. Tulisan kemas, tak cantik tak apa, janji kemas, jawapan mesti digariskan. Semoga berjumpa lagi pada sesi PDPR sejarah yang akan datang, dan saya harap kamu jaga diri baik, jaga kesihatan dengan pesanan ibu dan bapa, dan kita sentiasa, saya minta sangat kepada murid-murid saya sentiasa berdoa agar pandemik virus COVID-19 ini diangkat jauh daripada kehidupan kita dan dapat kita jalani kehidupan kita seperti sedia kala, dan kita dapat berjumpa di sekolah, belajar bersama-sama secara bersemuka. Semoga kejayaan milik kamu, dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.